Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video ni saya akan terangkan chapter 1 ataupun chapter 1 untuk EPO 359. Okey, which is Introduction to Power Electronics. So untuk dia punya nota, awak boleh refer kepada master link saya dah bagi dekat dalam grup WhatsApp. Okey, tengok item nombor 3 Tengok item nombor 3, klik pada link untuk download dia punya slide. Okay, so bila awak buka link tu, awak boleh download chapter 1 Introduction to Power Electronics. Okay, so chapter 1, tajuk dia ialah Introduction to Power Electronics. Okay, so basically what is power electronics? Kalau awak tengok, dia menggunakan gabungan perkataan power dan juga electronics. Okay, what is the relationship between power and electronics? Okay, so basically in this chapter you will learn about the concept of power electronic converter. Okay, akan belajar berkenaan dengan, kita panggil dia converter. Okay, converter ialah pengubah. Okay, so mungkin awak dah belajar dalam semester 1 sampai semester 4. Mungkin awak dah tahu apa itu AC. Okay, apa itu DC. Okay, so AC ialah alternating current and DC ialah direct current, which is kalau AC dia punya waveform dia, okay, berbentuk sinusoidal, dan kalau DC waveform dia berbentuk garis lurus. Okay, tapi itu yang awak belajar dekat dalam semester 1 sampai semester 4. Okay, so in this subject, okay, awak akan belajar macam mana kita nak manipulate AC dan juga DC ni. Okay, supaya AC boleh diubah kepada DC, DC boleh diubahkan kepada AC. Okay, dan ada juga yang DC kepada DC dan AC kepada AC. Okay. Okay, kita tengok learning objective untuk chapter ni. Yang pertama ialah to learn the history of power electronic revolution. Okay, maknanya dia nak awak tahu sejarah perkembangan teknologi power electronics. Okay, yang kedua, to get an overview of type of power electronic converter and its application. Okay, kalau AC to DC guna untuk apa? Kalau DC to AC guna untuk apa? Okay, kita tengok dia punya ni, introduction to power electronics. Okay, tengok poin yang pertama. Power electronics has shown rapid growth in recent years with the development of power semiconductor device which can switch large current efficiently at high voltage. Okay, so kalau awak baca ni mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Okay, tak apa, kita go through one by one. Okay, dia kata power electronics has shown rapid growth. Okay, rapid growth, which mean that the technology has been increase dramatically. So awak boleh tengok daripada zaman dulu, awak punya adapter laptop, adapter charger handphone dan sebagainya. Okay, kalau awak pernah tengok charger handphone daripada zaman dulu sampailah charger smartphone sekarang ni, dia makin lama makin kecil, makin ringan. Bermakna dia punya teknologi dia makin canggih dan chip-chip yang digunakan juga makin advance. Okay, kalau dulu awak charge handphone menggunakan 1 ampere saja current, okay, sekarang ni awak ada fast charging dan sebagainya, boleh charge dengan lebih cepat. Okay, so bila sebut berkenaan dengan electronics, okay, dia sebut berkenaan dengan electronics, okay, dia memang takkan dapat lari daripada semiconductor. Okay, bila sebut berkenaan dengan electronics, memang dia akan berkait rapat dengan semiconductor. So what is semiconductor? Okay, yang awak belajar sebelum ni lah dekat dalam EPO 231 awak belajar berkaitan dengan FET, okay, BJT, okay, ataupun biasa awak sebut dia transistor.
Itu adalah contoh-contoh semiconductor device. Jadi semiconductor device ni digunakan untuk buat apa? Digunakan sebagai switch. Okay. Kalau dulu awak belajar BJT, FET, mungkin awak tengok dia punya application mungkin digunakan sebagai amplifier dan sebagainya. Tapi dalam power electronics, okay, kita akan gunakan semiconductor ni sebagai switch ataupun switch dalam bahasa Melayu dia. Okay. So awak akan tengok nanti macam mana yang dimasukkan semiconductor ni digunakan sebagai switch bila awak belajar chapter 3 ke atas ataupun chapter 2 ke atas. Okay. So this device offer high reliability and small size power electrode. Okay, this device offer high reliability and small size. Okay. Power electronic has expanded its range and scope to such application such as lighting, it's not lightning, lighting. Okay, betulkan ejaan nanti. And heating control, regulated power supply, variable speed DC and AC motor drive, static VAR compensation and high voltage DC transmission line. Okay. So kalau tengok kat sini mungkin ada perkataan ataupun term-term yang awak jumpa first time yang tak pernah dengar sebelum ni. Okay. So saya terang satu-satu lah. Okay, contohnya untuk lighting Okay, untuk lighting. Okay, awak pernah tengok tak lampu yang awak boleh malapkan dan boleh terangkan, sama ada menggunakan switch toggle ataupun button. Okay. Itu menggunakan konsep power electronics converter. Okay, dia boleh terangkan dan dia boleh malapkan lampu. Okay. And then yang kedua ialah heating control. Okay. Heating control biasanya kalau awak tengok dapur induction dapur yang menggunakan elektrik. Okay. Dia boleh control dia punya temperature. Okay. And then regulated power supplies. Okay. Regulated power supply ni paling mudah awak boleh tengok dekat awak punya adapter laptop ataupun adapter komputer. Okay. Tugas regulated power supply ni ialah untuk maintain jumlah voltage yang masuk ke dalam awak punya komputer. Okay. So contohnya awak akan gunakan adapter ni untuk cucuk dekat plug dinding yang mana kita punya rating single phase dekat Malaysia ni ialah lebih kurang 240 volt. Okay. Dan untuk pengetahuan awak, jumlah voltage bila kalau awak letak multimeter dekat plug dinding tu, dia akan ada fluctuation. Okay, akan ada perubahan. Dia tak akan maintain 240. Okay. Most probably dia akan ada sedikit drop voltage which is 238 atau 239. Yang mana kalau awak tengok dari segi beza awak kata 2 volt je, mungkin tak beri kesan. Tapi untuk electronics, beza voltage sedikit tu boleh beri kesan kepada performance sesuatu alat elektronik tu. Okay, that's why perlunya ada regulated power supply so that even ada fluctuation in 240 volt yang cucuk kat plug dinding tu, tapi voltage yang masuk ke awak punya laptop still lagi maintain sama. Okay. And then dikatakan sini variable speed DC and AC motor drive. Okay. Ini maksud dia digunakan untuk control speed motor, sama ada motor tu DC ataupun AC. Okay. Paling mudah awak tengok dekat kipas rumah lah. Kalau kipas lama dia ada speed regulator yang dekat dinding yang awak boleh pusing 1 sampai 5, ataupun kipas yang moden dia pakai remote saja, dia tak pakai dah regulator tu. Adalah speed dia 1, 2, 3, 4, 5 ke, ada yang sampai 6. Dan kipas ceiling yang sekarang ni yang terbaru, teknologi dia ialah kipas DC yang menggunakan motor DC, yang mana tenaga dia lebih efisien dan speed kipas dia lebih tinggi. Okey, kemudian dituliskan static VAR compensation. Ini saya tak sure awak dah belajar ke belum konsep VAR. Okey. VAR ni ialah reactive power. Okey. Mungkin awak pernah dengar perkataan real power, reactive power. Okey.
So static void compensation ni digunakan untuk counter balik reactive power kalau dia terlalu induktif ataupun power factor dia terlalu rendah. Awak boleh gunakan static void compensation ni untuk naikkan balik dia punya power factor. Okey, kemudian high voltage DC transmission system. Okey. So dekat Malaysia ni kalau awak tengok menara-menara ataupun tower-tower untuk electric transmission, okey, semua kita pakai AC. Okey, so dalam Malaysia kita tak ada pakai DC transmission system, semua kita pakai AC. Okey, sebab apa kita pakai AC? Okey, so awak tahu AC punya waveform berbentuk sinusoidal. Okey, so this is about more on safety lah. Okey, so kalau kata awak terkena renjatan okey, ni untuk AC. Okey, kalau kata awak terkena renjatan bila awak terpegang wire AC dan sebagainya, okey, biasa kalau kita kena AC renjatan, kita boleh tarik balik tangan kita daripada wire tersebut. Okey, sebab apa? Sebab AC ni dia ada level, kalau tengok waveform dia start dengan kosong, dia akan pergi maksimum, dia kembali ke kosong. Okey, dia akan pergi ke negatif maksimum dan dia kembali ke kosong. Okey, so kalau awak terkena renjatan, okey, human punya reflex, kita akan tarik balik tangan kita daripada wire tersebut. Okey, so kita hanya akan boleh tarik bila waveform tersebut cecah dekat kosong, which is at the moment current kat dalam sistem tu is equal to 0, then awak boleh tarik awak tangan. Okey, dan most probably awak akan selamat lah. Kalau rasa sengal tu, rasa sikit-sikit je lah. Okey, but if awak terkena renjatan pada line yang ada DC current, okey, so kalau awak tengok DC current, this is zero axis. Okey, awak nampak dia punya current takkan sekali-sekali turun ke kosong. Okey, dan kalau awak terkena renjatan DC, awak akan terus melekat dekat situ lah. Okey, dan most probably akan melibatkan kehilangan nyawa lah. Okey, that's why kenapa kita gunakan AC sebagai medium untuk kita hantar tenaga elektrik, bukan DC. Okey, tetapi kenapa adanya high voltage DC transmission system? Okey, kenapa adanya DC high voltage transmission system ni? Okey, so untuk pengetahuan awak, dekat dalam dunia ni kita ada dua jenis sistem penghantaran yang menggunakan AC. Okey, macam mana nak bezakan dia? Okey, dia ada sistem yang menggunakan 50 Hz dan ada sistem yang menggunakan 60 Hz. Okey, so setiap negara tu dia ada frekuensi yang berbeza lah. Okey, macam kita Malaysia, kita guna 50 Hz. Okey, negara jiran kita Thailand, dia pakai 60 Hz. Okey, so what is the relationship between the frequency of the supplies and high voltage DC transmission system? Okey, so setiap negara dia ada sambungan dia punya elektrik dia. Okey, cuma dalam keadaan biasa dia punya circuit tu diputuskan, maksudnya tak bersambung, tapi talian tu ada. Okey, saya bagi contoh. In case lah kalau kata Thailand mengalami darurat, katakan dia punya power plant dia semua ada problem dan sebagainya, dan Thailand boleh mohon untuk guna kita punya tenaga elektrik untuk kita supply kepada dia. Okey, so AC ni, AC ni dia bukan macam DC. DC awak boleh tap saja mana-mana yang bahagian mana yang awak nak. Okey, awak boleh sambung parallel, series ke, tak kira. Okey, sebab dia tak ada frekuensi. Tapi kalau untuk AC, awak tak boleh combine 50 Hz and 60 Hz, awak tak boleh gabung sekali. Okey, kalau awak sambung juga, okey, katakan Thailand problem, awak sambung direct 60 Hz dengan 50 Hz Malaysia punya, dua-dua negara akan collapse dia punya power system. So apa yang engineer akan buat? Okey, engineer akan mula-mula convertkan
Okey, engineer kan contoh dia pakai contoh Malaysia guna Hz AC, dia akan convert dulu kepada DC. Okey. Kemudian ini dia pakai rectifier, AC to DC dia pakai rectifier. Kemudian digunakan inverter untuk convertkan balik kepada AC yang 60 Hz. Dan barulah dia boleh share dengan Thailand. Okay, so that is the example of the application of high voltage DC transmission system. Okay, so kalau dia punya substation ataupun kita panggil dia switching center untuk high voltage transmission system di Malaysia ni, kita ada dekat Gurun, Kedah. Okay, kita tengok sekali overview on historical background of power electronics. Okay, so power electronics began with the introduction of the Mercury arc rectifier in 1900. Okay, tahun 1900. Okay, bermakna dia punya teknologi dia kalau ikut tahun sekarang ni dah lebih daripada 120 tahun lah. Okay, so 120 tahun lepas teknologi power electronic ni dah ada. Okay, so maknanya dah lama. Okay, so this was followed by the first electronic revolution which began in 1948 with the invention of silicon transistor. So maknanya tahun 1948 tu dah ada silicon transistor. Bermakna tahun-tahun selepas tu baru dia ada circuit board dan sebagainya. Okay, so the second electronic revolution began in 1958 with the development of thyristor. Okay, thyristor ni pernah dengar tak perkataan thyristor? Okay, tak apa, sekarang ni awak tahu nama dulu, nanti kita akan tengok dia punya komponen dia dekat dalam chapter 2. Okay, so this caused the beginning of the new era for power electronics. Okay, maknanya dengan terciptanya thyristor tadi, power electronic ni dah berubah kepada yang lebih canggih. Since many power semiconductor device and power conversion techniques were introduced using thyristor. Okay, next was the microelectronic revolution, which gave the ability to process a huge amount of data in a very short time. Okay, ini maknanya telah bermula zaman di mana prosesor mula digunakan. Okay, sebab awak tahu prosesor ni ataupun chip, sama ada awak dengar Intel ke AMD ke, okay, dalam dia ada apa? Dalam dia ada transistor. Okay, dan kalau awak tengok dia punya rule dia, okay, pada setiap tahun ataupun setiap 10 tahun kalau tak silap saya, okay, jumlah transistor tu akan berganda-ganda, yang mana membuatkan awak punya chip IC tu ataupun prosesor tu lebih powerful lah, ataupun lebih laju. Okay, so the power electronic revolution, which merged power electronics and microelectronics, provide the ability to control large amount of power in a very efficient manner. Okay, so bermakna kalau power electronic ini nak menjadi makin advance, dia perlu jadi semakin power efficient. Okay, lebih jimat tenaga. Okay, and dia akan perlu jadi lebih cepat, lebih laju dia punya processing power. Okay, that is
how power electronic can be more advanced. Okay, how can power electronic be more high tech? Okay, now kita tengok pula definition of power electronics. Okay, ni antara soalan-soalan teori yang selalu ditanya lah. Okay, so by definition, power electronic is power conversion. Okay, dia punya keyword dia. Okay, power electronic is power conversion and control. Okay, power conversion and control from one form of power energy source to a desired form. Okay, by using electronics mean. Okay, kalau kita explain dalam bahasa Melayu ialah penukaran kuasa dan kawalan daripada satu bentuk tenaga kepada satu bentuk tenaga yang diingini menggunakan kaedah electronics. Okay. So kenapa kita perlu buat power conversion? Okay, why we have to do power conversion? Okay, so kalau awak tengok awak punya alat elektrik ataupun electric appliance, bukan semua guna AC dan bukan semuanya pakai DC. Okay, for example your phone. Okay, for example your phone, okay, dia menggunakan DC. Okay, dia menggunakan DC sebab awak punya phone menggunakan bateri. There is no AC bateri dalam dunia ni. Semua bateri menggunakan AC. Okay, sorry, semua bateri menggunakan DC. There is no AC bateri. Okay, so that is why kalau awak charge daripada plug dinding nak masuk ke phone awak tu, adapter charger handphone awak akan convert AC to DC. Okay, barulah boleh charge awak punya bateri. Okay, dan contoh yang menggunakan AC ialah let's say awak punya lampu rumah, lampu tube T8 yang biasa tu, bukan lampu LED. Kalau LED dia gunakan DC. Okay, kalau lampu T8 biasa yang menggunakan balas, dia menggunakan AC. So jadi kita punya supply tu dah memang AC. Okay, dan lampu awak tu pun gunakan AC. Jadi tak perlu buat conversion lah. Okay, melainkan lampu awak tu boleh dimalapkan. Bermakna dia perlu ada converter ataupun built-in converter, baru dia boleh buat dimming, light dimming. Okay, power electronics combine power, electronics and control. Okay, bermakna dia menggunakan konsep power, dia menggunakan konsep electronics dan dia menggunakan konsep control. Okay, contoh yang paling simple macam saya kata tadi ialah light dimming ataupun lampu yang awak boleh control dia punya kecerahan dia, nak cerah dan nak gelap. Okay, so lampu tu perlukan power. Okay, lampu tu perlukan power, dan untuk membolehkan dia gelap dan cerah, dia memerlukan electronic circuit dan juga control element, yang mana control ni boleh kawal certain parameter dekat dalam circuit tu supaya lampu awak boleh dicerahkan dan boleh digelapkan. Okay, ini daripada segi teori saja, mungkin awak tak nampak daripada circuit dia. Okay, tapi kita nak relate dengan definition of power electronics, inilah maksud dia. So power electronic is based on the switching of the power semiconductor device. Okay, macam saya kata tadi, dalam power electronic, semiconductor ni digunakan sebagai switch. Okay, adakah semiconductor switch ni switch yang perlu user tekan tutup. Okay, tak dalam power electronic, switching ni adalah berlaku secara automatik dan boleh disetkan dia punya frekuensi. Jadi user tak perlu tekan tutup. Okay, and then power electronics is presently playing an important role in modern technology, and in use in a variety of high power product such as motor control, heat control, light control and power supply. Okay,
Okey, saya bagi contoh yang kedua ialah berkenaan dengan kereta elektrik. Okey. So kereta elektrik ni dia menggunakan motor. Okey, sebab dia tak pakai petrol ataupun diesel Dia tak pakai combustion engine, jadi dia gunakan electric motor sebab power dia ambil daripada bateri. Okey. Okey, dan dia punya motor dia boleh gunakan DC ataupun AC. Okey, dia punya speed tu dia boleh control menggunakan motor AC ataupun DC. And most of electric car, okey, dia akan gunakan induction motor. Okey, so pernah dengar kan induction motor? Aku pelajar dalam EPO 246 kalau tak silap saya. Okey. So induction motor ni diguna apa sebagai demand supply? Okey, digunakan AC. Okey. Yang mana kalau belajar dalam EPO 246, dia punya synchronous speed is equal to 120 darab frekuensi bahagi dengan number of pole. Okey. So apa makna equation ni? Okey. Number of pole is a physical element that awak memang tak boleh ubah. Kalau kilang dah kata dia datang dengan 4 pole, then sampai bila-bila pun dia akan maintain 4 pole tu lah. Okay. So what can you change? Okay, you can change the frequency. Okay, you can change the frequency. Okay. So bila ada frekuensi, okay, bermakna supply dia ialah AC lah. Okay, betul lah kan? Memang AC dia punya supply kan. Okay. So macam mana nak tukar frekuensi AC ni? Okay, sedangkan induction kereta elektrik ni dia menggunakan bateri sebagai dia punya sumber kuasa. Okay. So that's why awak akan belajar berkenaan dengan inverter. Okay, inverter. Yang mana inverter tadi dia akan convert DC yang daripada bateri kepada AC. Dan inverter ni awak boleh set dia punya frekuensi dia. Okay. So DC dia tak ada frekuensi, kemudian AC ada frekuensi. Jadi awak boleh set dia punya frekuensi output dia berapa. Okay. So the higher the number of frequency, then the car will cruise at a higher speed. Okay. So that is the concept lah. Okay. Kenapa perlunya ada converter ni. Okay. Okay. So ini adalah contoh kita panggil macam block diagram Okay. An electric vehicle drive must convert DC to AC output that has variable voltage and variable frequency. Maknanya advanced electric car dia bukan setakat control dia punya frekuensi, dia juga akan control dia punya voltage supaya dia boleh play around with speed and also torque. Kalau awak minat kereta, okay, biasanya awak akan tanya, okay, berapa top speed kereta ni? Okay, kalau torque, berapa Newton meter untuk torque? So that is why we use power electronic. Okay. So katakan awak ada supply bateri kat dalam kereta tu, and then awak gunakan converter. Okay, gunakan converter untuk tukarkan DC tadi kepada AC supaya awak boleh run motor ni. Okay. Dan macam mana awak nak control speed motor? Biasa kereta kita gunakan pedal. Okay. So pedal tu dia ada sensor. Okay, pedal tu dia ada sensor. Okay, kalau awak tekan let's say separuh, dia akan cruise let's say 100 km per hour. Okay. So macam mana nak bagi motor tu cruise exactly at 100 km per hour? Dia kena ada feedback system. Yang awak belajar dalam control system, kita panggil dia feedback system. Okay. So bila awak tekan separuh, kelajuan tu dah capai 100 km per hour. Okay. So dia akan bagi feedback supaya output AC tadi di maintainkan.
Okay, supaya bila awak tekan separuh tu, kalau awak tak gerak kaki awak, dia akan maintain at 100 km/h. Okay. Kalau awak ubah awak punya tekan pedal tu, sama ada awak tekan lagi dalam atau awak kurangkan dia punya angle, dia akan jadi makin laju ataupun makin perlahan. Okay, kita tengok goal of electronics power conversion system. Okay, yang pertama, to convert electrical energy from one form to another form to another. Okay, sorry. Kita ulang balik. Okay, goal dia ialah to convert electrical energy from one form to another, from the source to load with highest efficiency. Okay, bila kita sebut perkataan dengan efficiency, okay, efficiency dalam makna lain dia ialah low losses. Okay, itu maksud ataupun makna lain lah berkenaan dengan efficiency. Okay, high availability. Okay, high availability, okay, bermaksudnya mudah didapati, mudah dibeli. Okay, everyone can afford to buy the power converter. Okay, and then high reliability, tahan lama. Okay, and lowest cost. Kalau awak tengok kat sini, dia efficient. Okay, senang dapat, and then tahan lama, tapi nak lower cost. So which is a very difficult criteria to find lah. Okay, macam phone lah, awak nak infone yang screen cantik, okay, laju, okay, boleh support 5G, tapi nak harga murah, which is agak susah nak dapat lah. Okay. Okay, kemudian static and application. Okay, bermaksud dalam circuit power elektronik ini dia tak ada moving component. Okay, dia semuanya pakai kita panggil dia solid state device. Bermakna walaupun tadi saya kata semiconductor tu berfungsi sebagai switch, dia bukanlah switch yang awak nampak tekan tutup, tekan tutup, tekan tutup. Tak, dia berlaku secara dalaman ataupun secara kita panggil dia dalam keadaan bentuk solid state. So kalau awak mengikuti perkembangan semasa, okay, awak tengok dari segi laptop. Okay, dulu laptop dia menggunakan hard drive. Okay, dia menggunakan hard drive ataupun HDD, hard disk drive. Dia ada disk yang bergerak. So kalau lah kata HDD awak ataupun hard disk drive awak tu jatuh, terhentak dan sebagainya, mungkin akan berlaku kerosakan ataupun awak akan hilang data dan sebagainya lah. Okay, tapi yang sekarang ni kita banyak menggunakan solid state drive, SSD, yang mana kalau jatuh, as long as dia tak pecah dan sebagainya, then data tu masih lagi boleh digunakan. Okay, and then kalau dia adalah drive application, okay, bermakna dia ada moving or rotating component, okay, such as motors. Okay, sebab ada motor yang dia built in power electronic circuit. Contohnya macam DC drive, AC drive, permanent magnet motor drive. Yang ni biasanya ada pada kereta elektrik ataupun alat-alat yang ada speed control. Okay, kita tengok pula interdisciplinary nature of power electronics. Okay, apa yang menyumbang kepada power electronics tadi. Okay, so kalau tengok circuit theory ada kaitan dengan power electronic. Okay, system and control theory ada, signal processing ada, electronics ada. Okay, power system ada. Okay, simulation and computing ada. Apa kaitan simulation and computing? Okay, jadi untuk pengetahuan awak, dalam electronic power converter, awak boleh inject masuk coding untuk awak control dia punya switching frekuensi. Okay, awak boleh
seperti mana yang awak pernah guna Arduino dan sebagainya. So benda tu ada dalam power electronic converter. Okay. That is why awak belajar power electronics ni masa di semester hujung-hujung, sama ada dalam degree ataupun diploma. Okay, power electronic ni akan diletakkan sebagai subjek yang berada di tahun akhir biasanya. Okay, sebab awak kena ingat balik konsep-konsep yang awak belajar dekat circuit theory, okay, dekat signal processing, dekat electronics, dekat bahagian coding, untuk belajar lebih detail berkenaan dengan power electronics. Okay, cuma untuk diploma APO 39 mungkin awak akan gunakan sedikit daripada circuit theory, sedikit daripada electronics, sedikit daripada signal processing dan sedikit daripada power system. Okay, untuk simulation and computing awak masih lagi tak belajar sebab itu adalah level yang agak tinggi lah untuk awak. Mungkin dekat degree nanti awak akan belajar untuk program sesuatu electronic converter. Okay, so for this slide awak tengok kita ada contoh-contoh application of power electronic converter. Mungkin sebelum ni awak biasa nampak alat tu tapi awak rasa awak masih lagi tak boleh relate antara alat tu dengan power electronic. So kita tengok kat sini, untuk residential ataupun perumahan kita ada peti ais. Okay, kita ada space heating, pemanas. Biasanya ni dekat overseas lah. Kat Malaysia saya tak tahu kalau ada orang pakai pemanas kan. Okay, yang kita pakai air conditioning. Okay, awak pernah dengar aircon, inverter dan sebagainya. Itu contoh-contoh penggunaan power electronics. Okay, lighting. Okay, ada yang menggunakan lampu lama, lampu T8, ada yang menggunakan lampu LED dan sebagainya. Okay, and then personal computer. So kalau tengok ada banyak lagi. Kita guna dekat bahagian komersial, perindustrian. Okay, kita guna dekat bahagian transportation, utility system, aerospace, dan juga telecommunication. Semua pakai power electronics. Okay. Okay, ini adalah contoh gambar Mercury Arc Rectifier yang dicipta pada tahun 1900. Kalau awak tengok balik, dia punya scale ni sebenarnya dia adalah sangat besar. Okay, ini sangat besar dan lebih besar daripada awak punya tapak tangan. Okay, much more larger than your palm. Okay, so awak boleh bayangkan tak kalau tahun 1900 tu kalau dia ada circuit elektrik. Okay, even untuk buat simple application, dia punya circuit dia besar mana. Okay, ataupun paling mudah awak boleh compare monitor komputer, okay, monitor PC pada tahun 90-an. Okay, let's say pada tahun 90-an dan sekarang. Okay, so kalau awak tengok monitor komputer tahun 90-an, semuanya menggunakan CRT ataupun cathode ray tube. Maknanya dia besar dan berat. Okay, skrin dia pun tak besar mana. Okay, tapi sekarang kita semua pakai flat screen. Okay, sama ada nak gunakan TFT teknologi, LED teknologi dan sebagainya. Dan flat screen ni lebih besar dan color accuracy dia lebih bagus. Okay, that is how the revolution in power electronic converter. Okay, so tengok kat sini daripada tahun 1900. Okay, and then dia dah buat sampai tahun 2020. Yang mana daripada dia cuma ada satu saja komponen, sampailah terciptanya banyak komponen dan digunakan dalam aplikasi yang lebih maju. Dan kalau awak tengok tahun 1970, terciptanya microprocessor dengan menggunakan silikon. Okay, okay, jadi itulah sedikit introduction berkenaan dengan power electronics. Okay, yang mana saya terangkan daripada slide. Okay, so in case kalau awak nak tengok dengan lebih detail,
Okay, nak boleh Google. Menakan kita kelas ODL. So kalau awak ada internet okay, awak boleh gunakan sumber-sumber lain untuk tengok benda yang awak tak nampak dekat dalam nota awak. Contohnya awak type electronic converter, nak tengok macam mana dia punya rupa dia. Okay, sekarang ni senang, kita boleh Google je. Okay, so awak boleh tengok contoh-contoh gambar yang ada electronic converter. Contohnya tengok LED driver digunakan untuk lampu. Okay, power supply 12 volt 5 ampere LED. Okay, transformer. Okay, and then converter dan sebagainya. Kalau tengok kat sini ada dia punya block diagram. Okay, dan macam-macam lagi lah. So bermakna power electric converter ni memang banyak diguna pakai. Okay, so kalau kata nak tengok contoh converter, let's say saya cuba type rectifier, iaitu AC to DC converter. Okay, dia nak boleh tengok lah contoh-contoh alat dia. Okay, dekat mana nak gunakan AC to DC converter dan sebagainya. Okay, contoh circuit dia pun ada. Okay, jadi video ni nanti saya akan upload ke dalam folder Google Drive, dan saya akan letak dekat dalam master link. Jadi awak boleh tengok pada bila-bila masa yang awak free. Okay, dan kalau boleh tengoklah pada masa yang kelas kita dijadualkan, supaya sebab masa tu dah diallocate subjek ni, jadi awak boleh tengok. In case kalau kata awak nak buat ulang kaji, then awak boleh refer pada waktu lain. Okay, so sampai sini saja video untuk chapter 1, which is the introduction. Okay, kalau ada apa tak faham yang daripada video ni, awak boleh tanya direct kat dalam group WhatsApp dan saya akan explain lah. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.